Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak sekalian. Kita sambung pelajaran tingkatan 5, bab 5 tingkatan 5, tajuk pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu sangat berharaplah dalam perbincangan kita sebaik-baiknya sebelum kita memulakan pelajaran kita cuba fokus, dan yang penting ialah kita bersama-sama dengan kita terdapat buku teks supaya sambil kita melihat, mendengar, kita boleh merujuk apa yang diperbincangkan dalam buku teks supaya ia selari dan akan memudahkan kita mengingati isi pelajaran yang akan kita pelajari. Baik anak-anak sekalian, tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Baik, kalau kita lihat tajuk perbincangan kita pada hari ini, pembinaan negara dan bangsa yang merdeka, terdapat 3 pecahan tajuk besar, iaitu sistem ahli, Pakatan Murni, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Pertama ialah sistem ahli. Kita akan melihat ciri-ciri sistem ahli, proses pelaksanaan dan kepentingan sistem ahli. Baik, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk sistem ahli, kita seperti biasa melihat analisis soalan-soalan peperiksaan SPM yang lepas sebagai persiapan untuk menghadapi peperiksaan SPM 2020. Baik, daripada jadual yang cikgu paparkan di sini, kalau kita lihat soalan SPM bab 5 ni keluar daripada tahun 2000, keluar soalan SPM analisis pada 2004 sehingga 2019. Tahun lepas terdapat soalan daripada tajuk bab 5. Baik, walaupun kalau kita lihat soalan ini telah dikemukakan dalam soalan peperiksaan SPM pada tahun lepas, bagaimanapun kita jangan abaikan kepentingan tajuk bab 5. Sebab daripada analisis yang kita lihat, pernah 2014, 2015, 2 tahun berturut-turut daripada bab yang sama. Biasanya, cuba ingat biasanya kalau kita lihat dalam peperiksaan SPM, kalau dah keluar tahun lepas, biasanya tajuk yang sama, biasanya berdasarkan pengalaman, dia tidak berulang tajuk yang sama, tetapi tajuk yang lain masih lagi boleh ditanya. Oleh itu anak-anak sekalian, sebagai persiapan menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini, cikgu akan membincangkan tajuk, kesemua tajuk, walaupun sistem ahli dah keluar tahun lepas, bagaimanapun kita jangan abaikan dan kita beri perhatian kepada tajuk-tajuk lain. Kita lihat tajuk lain. Okey, kita lihat tajuk lain. Yang penting ialah tajuk yang berkaitan dengan Suruhanjaya Writ Pakatan Murni. Dan kalau kita lihat dalam soalan peperiksaan kertas ulangan, dia tanya tentang tajuk Perjanjian Persekutuan. Mungkin juga kita boleh tambah dengan persiapan tajuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Baik, terus kita cuba melihat apakah isi perbincangan dalam tajuk sistem ahli. Apakah isi perbincangan tajuk sistem ahli? Seperti yang cikgu paparkan, dia keluar dalam soalan SPM 2006, dalam soalan peperiksaan SPM 2014 dan SPM 2019. Seperti mana yang cikgu nyatakan tadi, kita juga lihatlah sepintas lalu walaupun tidak secara detail, dan dia tidak mustahil sebenarnya anak-anak sekalian soalan ini boleh dikemukakan dalam kertas objektif.
Apa yang baik anak-anak sekalian, setiap kali selepas kita menghabiskan semua topik dalam bab-bab tertentu, kita cuba kukuhkan dengan menjawab soalan-soalan objektif, terutama soalan-soalan objektif yang pernah keluar dalam soalan peperiksaan SPM, supaya kita bukan saja bersedia dalam kertas 2, tetapi juga kita bersedia menjawab kertas 1. Baik, sistem ahli. Okey, kalau sistem ahli ni dia bertujuan melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu. Idea sistem ahli ini dicetuskan oleh Dato' On Jaafar setelah berbincang dengan Sir Henry Geni, dan kalau kita lihat sistem ahli telah dipersetujui oleh Raja-Raja Melayu. Hasilnya satu rundingan telah diadakan di King's House Kuala Lumpur di antara Henry Geni, Dato' On Jaafar, Dato' Hamzah Abdullah, Raja Uda, Dato' Nik Ahmad Kamil, Dato' E.E. Situri Singgam serta Dr. Lee Tian Keng dan Yang Shok Lin. Ini kita lihat permulaan daripada sistem ahli. Baik, seterusnya kita lihat anak-anak sekalian ciri-ciri sistem ahli. Okey, kalau kita lihat ciri-ciri sistem ahli, pertama, sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat untuk memegang jawatan yang dibentuk. Seterusnya, anggota sistem ahli dikenali sebagai ahli. Kalau zaman sekarang ni, sistem ahli ni dikenali sama macam ahli parlimen. Pelantikan ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Ini bukan berdasarkan pilihan raya, tetapi atas lantikan Pesuruhjaya Tinggi British, dan dia mendapat persetujuan daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Baik, kalau kita lihat ahlinya terdiri daripada 9 orang anggota, iaitu 5 orang penduduk Tanah Melayu, iaitu 3 orang Melayu, seorang India dan seorang Cina, dan 4 orang adalah merupakan pegawai Inggeris. Baik, ahli-ahli ini diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Baik, sebelum itu kita cuba lihat anak-anak sekalian, Cikgu merahkan dalam slide kita Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja Melayu ialah satu badan yang dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu yang memerintah negeri-negeri Melayu. Ditubuhkan pada 1 Februari 1948. Kemudian sebelum daripada ini, Majlis Raja-Raja Melayu dikenali sebagai Tioba. Baik, kita terus melihat anak-anak sekalian anggota sistem ahli. Contoh anggota sistem ahli. Dato' On Jaafar, ahli dalam negeri, ataupun seperti kalau sekarang ni macam Menteri Kabinet lah, Menteri Dalam Negeri. O.S. Spencer, ahli ekonomi. Tengku Yaakob Ibni Abdul Hamid, ahli pertanian dan perhutanan. Dr. Lee Tian Keng, ahli kesihatan. E.E. Situri Singgam, ahli pelajaran. J.D. Hopkinson, ahli perindustrian dan hubungan sosial. J.D. Mead, ahli perumahan dan kerja raya. Dan yang ke-8, Datuk Mahmud Mat, ahli tanah, pelumbungan dan perhubungan. Baik, kita cuba lihat bagaimana proses pelaksanaan sistem ahli. Baik, pertama kalau kita lihat ahli yang dilantik diberi tugas menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa jabatan. Kemudian ahli bertanggungjawab menguruskan pentadbiran dan mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat Perundangan. Baik, kemudian yang ketiga, Pesuruhjaya Tinggi British juga memberi arahan dan persetujuan dalam menyediakan undang-undang ini. Yang keempat, sistem ahli merupakan asas penting melatih ke arah berkerajaan sendiri dan permulaan proses perpaduan kaum di Tanah Melayu. Jadi anak-anak, kalau kita lihat di sini sebenarnya ialah sistem ahli ini adalah bertujuan untuk melatih penduduk-penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Baik, seterusnya yang kelima, undang-undang ini adalah merupakan pendirian pentadbiran British. Biasanya, walaupun penduduk tempatan mentadbir menjadi ahli, bertanggungjawab menguruskan undang-undang, bertanggungjawab menguruskan pentadbiran, mencadangkan undang-undang, tetapi biasanya undang-undang ini masih lagi merupakan pendirian pentadbiran kerajaan British. Baik, kalau kita lihat seterusnya, ahli akan berbincang dengan pegawai-pegawai British untuk menyediakan undang-undang. Inilah membuktikan bahawa
bahawa undang-undang ini masih lagi merupakan pendirian pentadbiran British. Baik, kita sambung perbincangan kita dengan melihat soalan SPM yang pernah dikemukakan pada tahun lepas. Kita cuba lihat soalan SPM 2006 yang bertanya tentang tajuk sistem ahli. Baik, cuba kita lihat soalan SPM 2006. Soalan SPM 2006 adalah merupakan soalan struktur. Anak-anak boleh lihat di sini. SPM 2006, namakan seorang tokoh tempatan yang terlibat dalam peristiwa di atas, 1 markah. Mengapakah Majlis Raja-Raja Melayu dan Wakil Penduduk bersetuju menerima sistem ahli? Kemudian, mengapakah British bersetuju memperkenalkan sistem ahli? Berikan 3 cadangan. Berikan tiga ciri sistem ahli. Kemudian yang terakhir, apakah kepentingan sistem ahli kepada penduduk tanah Melayu? Baik, di sini cikgu tunjukkan contoh jawapan. Okey, untuk soalan SPM 2006, namakan seorang tokoh tempatan yang terlibat dalam peristiwa di atas. Dalam soalan SPM 2006, menyumbang 1 markah. Di sini ada 7. Anak-anak boleh pilih mana-mana satu daripada 7, atau ingat pesan cikgu, kalau menjawab soalan struktur, walaupun markah yang diberikan hanya 1 seperti soalan ini, cikgu cadangkan supaya jawab lebih jawapan sebagai persiapan sekiranya berlaku kesilapan pada tajuk pada jawapan yang sebelumnya sebagai backup. Baik, kemudian B, mengapakah Majlis Raja-Raja Melayu dan Wakil Penduduk bersetuju menerima sistem ahli? Juga menyumbang 1 markah. Cikgu senaraikan di sini, anak-anak boleh lihat tapak asas melatih ke arah berkerajaan sendiri, model kerajaan yang berasaskan perkongsian kuasa antara kaum, memberi pendedahan pelbagai kaum, menimba pengalaman dalam pentadbiran kerajaan moden, memulakan proses perpaduan di Persekutuan Tanah Melayu, proses ke arah mencapai kemerdekaan, dan yang terakhir mengurangkan tekanan Parti Komunis Melayu. Baik, sambungan jawapan soalan tadi kita lihat, mengapakah British bersetuju memperkenalkan sistem ahli? Ada 3 jawapan, 2 markah, 3 jawapan. Di sini anak-anak boleh lihat selaras dengan hasrat dekolonisasi. Apa dia dekolonisasi? Memberikan kemerdekaan kepada tanah jajahan, atau selaras dengan hasrat ke arah kemerdekaan, atau selaras dengan Piagam Atlantik. Dalam Piagam Atlantik menggalakkan negeri-negeri yang menjajah memberikan kemerdekaan kepada tanah jajahan. Seterusnya, mengurangkan tekanan daripada Parti Komunis Melayu, dan yang terakhir, mengelakkan rakyat tempatan terpengaruh dengan PKM untuk menentang British. Baik, berikan 3 ciri sistem ahli. Di sini anak-anak boleh lihat ciri sistem ahli. 1, sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Anggotanya dikenali sebagai ahli. Pelantikan ahli Pesuruhjaya Tinggi British. Pelantikan ahli dilantik. Pelantikan ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British ataupun pihak British. Okey, seterusnya kita lihat jawapan berikutnya. Pelantikan dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Ahlinya terdiri daripada 9 anggota, 5 terdiri daripada penduduk tanah Melayu, manakala 4 orang lagi adalah merupakan pegawai British. Okey, baik. Kemudian kita lihat ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa pemerintah tertinggi British. Pemerintah tertinggi British, dan ahli-ahli mengetuai jabatan ataupun portfolio. Okey, baik anak-anak sekalian. Seterusnya kita lihat soalan yang berikut. Okey, soalan yang berikut, soalan E. Soalan E, kalau kita lihat di sini, soalan E. Okey.
Baik, kita lihat soalan E. Ini adalah merupakan soalan kebat. Apakah kepentingan sistem ahli kepada penduduk tanah Melayu? Okey, kita lihat antara jawapan yang cikgu bagi di sini. Tapak asas melatih ke arah berkerajaan sendiri, model kerajaan yang berasaskan perkongsian kuasa antara kaum, memberi pendedahan pelbagai kaum, membina pengalaman dalam pentadbiran kerajaan moden, memulakan proses perpaduan di Persekutuan Tanah Melayu, proses ke arah mencapai kemerdekaan, yang terakhir sekali mengurangkan tekanan Parti Komunis Melaya. Baik, ini adalah merupakan soalan peperiksaan SPM yang berkaitan sistem ahli, soalan SPM 2006. Baik, kita cuba lihat soalan SPM 2014 yang berkaitan sistem ahli. Okey, kalau tadi adalah merupakan soalan objek, soalan struktur, sekali ini kita lihat adalah soalan esei. Bagaimanapun kalau kita lihat soalan-soalan dia lebih kurang sama, hampir sama. Jelaskan ciri-ciri sistem ahli, jelaskan latar belakang penubuhan sistem ahli. Jika anda sebagai seorang ahli dalam sistem tersebut, jelaskan tindakan anda untuk memanfaatkan peluang tersebut bagi mempertahankan hak dan maruah bangsa. Dan soalan C2, adakah pelaksanaan sistem ahli memberikan kebaikan kepada masyarakat tempatan? Beri penjelasan anda. Dua ni, sini adalah merupakan soalan-soalan kebat yang menyumbang 12 markah. Baik. Kemudian kita lihat soalan SPM 2019, soalan tahun lepas. Soalan SPM 2019, soalan struktur, nyatakan dua ciri sistem ahli, jelaskan bidang tugas ahli dalam sistem ahli, mengapakah British tidak menyerahkan kuasa eksekutif atau kuasa pentadbiran kepada rakyat tempatan, berikan penjelasan berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Ini adalah merupakan soalan kebat 4 markah. Baik, cikgu kemukakan contoh jawapan SPM 2019, sama macam soalan tadi. Nyatakan dua ciri sistem ahli, anak-anak boleh lihat, cikgu bagi 7 jawapan. Satu, sistem kabinet bayangan yang terdiri pada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Nanti anak-anak boleh lihat, sama macam jawapan yang sebelum ini. Baik, seterusnya kita lihat, jelaskan bidang tugas ahli dalam sistem ahli. Juga sama seperti soalan tadi. Baik, kita lihat tajuk seterusnya ialah pakatan murni. Setelah kita melihat tajuk sistem ahli, kita cuba melihat tajuk pakatan murni. Okey, tajuk pakatan murni. Tajuk pakatan murni kalau kita lihat pernah juga dikemukakan dalam soalan peperiksaan SPM, seperti sistem ahli. Kalau dibandingkan tajuk sistem ahli dengan pakatan murni, cikgu rasa pakatan murni jauh lebih penting daripada sistem ahli, sebab pakatan murni, soalan pakatan murni yang terakhir sekali keluar kalau kita lihat daripada analisis ialah pada tahun 2015, sedangkan sistem ahli dikemukakan pada tahun lepas. Baik, anak-anak sekalian, kalau kita lihat tajuk pakatan murni, isi kandungan tajuk pakatan murni, kita akan membincangkan pakatan murni dan pra-perikatan. Kemudian masih lagi dalam pakatan murni membincangkan pilihan raya serta pilihan raya bandaran, pilihan raya bandaran, pilihan raya negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan 1957, dan diakhiri dengan perikatan dan pakatan murni ke arah kemerdekaan. Baik, anak-anak sekalian, kalau kita lihat tajuk ni, tajuk pakatan murni yang terkandung dalam pakatan murni, terdapat tajuk pilihan raya bandaran, terdapat tajuk pilihan raya bandaran.
pilihan raya negeri dan perundangan persekutuan. Untuk pengetahuan anak-anak sekalian, tajuk pilihan raya ni belum pernah dikemukakan. Untuk tajuk bab 5 inilah kalau kita lihat dia belum pernah disoal dalam peperiksaan SPM, berbeza dengan tajuk Pakatan Murni itu sendiri. Anak-anak boleh lihat tajuk Pakatan Murni ini dia bermula dari dalam buku teks. Tajuk Pakatan Murni dalam buku teks dia bermula daripada muka surat 119. Cikgu cadangkan sekali lagi, jangan lupa cikgu ingatkan untuk anak-anak setiap kali berbincang, mendengar perbincangan cikgu, anak-anak rujuk teks. Bersama-sama anak-anak sekalian terdapat buku teks. Bila cikgu bercakap, anak-anak melihat slide, terus rujuk teks untuk menambahkan lagi pengetahuan kita tentang tajuk yang sedang dibincangkan. Dan anda satu kelebihan boleh berulang-ulang melihat kembali tajuk perbincangan. Baik, kita cuba lihat tajuk Pakatan Murni. Seperti yang cikgu umumkan tadi, cikgu nyatakan tadi, dia pernah keluar dalam soalan peperiksaan SPM 2009 dan soalan peperiksaan SPM 2015. Apakah dia Pakatan Murni? Pakatan Murni adalah merupakan usaha semua kaum di tanah Melayu untuk menghasilkan kerjasama dan tolak ansur politik melalui perundingan. Dan ia merupakan satu jalan penyelesaian untuk menyatu padukan masyarakat berbilang kaum yang terdapat di tanah Melayu. Baik, anak-anak sekalian, kita cuba lihat langkah ke arah pembentukan, langkah-langkah ke arah Pakatan Murni, ke arah mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara kita. Baik, kita cuba lihat langkah pertama. Langkah pertama ke arah Pakatan Murni ialah penumbuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jawatan kuasa hubungan antara kaum pada Januari 1949. Pada awalnya kalau kita lihat jawatan kuasa hubungan antara kaum ini dianggotai oleh UMNO yang diwakili oleh Dato' On, MCA Tan Cheng Lock, 6 orang pemimpin Melayu, 6 orang pemimpin Cina dan seorang wakil daripada kaum India, Sri Lanka, Serani dan Eropah. Dan penubuhan jawatan kuasa ini merupakan perubahan besar dasar UMNO. Kerana sanggup berunding dengan kaum-kaum lain. Hasil daripada rundingan Pakatan Murni dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum, RIDA ditubuhkan, penumbuhan RIDA. Penumbuhan RIDA pada tahun 1950 untuk memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar. Kemudian seterusnya, kita lihat hasil Pakatan Murni juga Kerakyatan Negeri pada tahun 1951. Kerakyatan Negeri tahun 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di tanah Melayu dengan syarat ibu bapa mereka telah menjadi warga negara dan seterusnya pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai. Ini merupakan hasil daripada perundingan dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum. Baik, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua kita lihat ialah cadangan Dato' On Jaafar mencadangkan keanggotaan UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu. Bagaimanapun kita lihat tindakan Dato' On ini mendapat kecaman daripada masyarakat Melayu kerana masyarakat Melayu enggan mengubah struktur UMNO. Kesan daripada peristiwa tersebut telah menyebabkan Dato' On bertindak meninggalkan UMNO. Jadi kita lihat langkah yang kedua ke arah Pakatan Murni ialah cadangan Dato' On untuk membuka keanggotaan UMNO kepada orang bukan Melayu. Baik, seterusnya kita lihat langkah yang ketiga. Kita cuba lihat langkah yang ketiga. Baik, langkah yang ketiga ialah penubuhan Parti Kemerdekaan Melayu. Malayan Independent Party. Parti ini membuka keanggotaan kepada semua kaum yang ingin bekerja untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu. Siapakah yang menubuhkan Parti Kemerdekaan Melayu ini, anak-anak sekalian?
Parti Kemerdekaan Melayu ini adalah hasil daripada parti ini ditubuhkan oleh Datuk Onn Jaafar selepas beliau meninggalkan UMNO. Baik, parti ini bagaimanapun gagal mendapat sokongan daripada orang bukan Melayu kerana orang bukan Melayu pada masa itu tidak lagi merasakan mereka sebagai satu bangsa tanah Melayu dan merasakan perpaduan terlalu asing bagi mereka. Parti ini gagal mendapat sokongan daripada orang bukan Melayu kerana mereka tidak merasakan sebagai satu bangsa tanah Melayu dan merasakan perpaduan terlalu asing bagi mereka. Itu langkah yang ketiga, penubuhan Parti Kemerdekaan Melayu oleh Datuk Onn Jaafar. Baik, kemudian kita lihat langkah yang keempat. Langkah yang keempat ialah penubuhan Persidangan Kebangsaan pada bulan Februari 1953 oleh Sir Malcolm MacDonald, iaitu Governor General Asia Tenggara di King's House, Kuala Lumpur. Okey, kalau kita lihat tujuan penubuhan Persidangan Kebangsaan ini adalah bertujuan untuk mengurangkan perasaan perkauman dalam kalangan penduduk di Tanah Melayu. Sehubungan itu kita lihat Datuk Panglima Bukit Gantang telah dilantik menjadi pengerusi dan Datuk Panglima Bukit Gantang disokong oleh beberapa orang menteri besar. Itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima anak-anak sekalian, Tengku Abdul Rahman, pemimpin UMNO, telah menganjurkan konvensyen kebangsaan bersama-sama MCA, dan konvensyen ini kita lihat disertai oleh pelbagai parti dan persatuan politik, dan akhirnya kerjasama ini telah mengasaskan pembentukan Parti Perikatan. Baik, selepas kita melihat tajuk yang berkaitan dengan Pakatan Murni, apakah yang dimaksudkan dengan Pakatan Murni? Langkah-langkah ke arah mewujudkan Pakatan Murni. Langkah pertama, kita lihat penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Kemudian langkah yang kedua, cadangan Datuk Onn membuka keanggotaan UMNO kepada orang bukan Melayu. Langkah ketiga, kita lihat penubuhan Parti Kemerdekaan Melayu. Langkah yang keempat, kita lihat penubuhan Persidangan Kebangsaan, dan yang terakhir penganjuran Konvensyen Kebangsaan oleh Tengku Abdul Rahman bersama dengan MCA. Okey, kita cuba lihat contoh soalan berkaitan Pakatan Murni, soalan SPM 2009. Okey, soalan SPM 2009, soalan AC. Soalan nombor 8 adalah soalan AC. Apakah maksud Pakatan Murni? 2 markah. Terangkan usaha penduduk pelbagai kaum mengadakan Pakatan Murni sehingga tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Kemudian semangat kerjasama dan toleransi dalam Pakatan Murni perlu dihayati dan diamal oleh rakyat Malaysia. Pada pendapat anda, mengapakah semangat itu perlu dihayati dan diamalkan? Soalan C2, soalan C2, cadangkan 4 cara untuk mengekalkan penghayatan dan pengamalan semangat tersebut oleh warga Malaysia. Baik, soalan SPM 2009, apakah maksud Pakatan Murni? Dia hampir sama dengan soalan SPM 2019. Soalan nombor 8, soalan isi, soalan nombor 3, soalan struktur, lebih kurang sama. Apakah maksud Pakatan Murni? Jelaskan maksud Pakatan Murni. Kedua-duanya menyumbang kepada 2 markah. Okey, ini contoh anak-anak sekalian. Ingat kalau soalan-soalan isi, jawab dalam bentuk ayat. Kalau soalan struktur, kalau soalan respon terhad, anda boleh terus jawab dalam bentuk fakta. Okey, ini contoh yang cikgu bagi. Soalan SPM 2009, apakah maksud Pakatan Murni? Sama dengan soalan peperiksaan SPM 2015, jelaskan maksud Pakatan Murni. Baik, kemudian kita lihat soalan berikut, SPM 2009. Soalan B, terangkan usaha penduduk pelbagai kaum mengadakan Pakatan Murni sehingga tanah Melayu mencapai kemerdekaan. SPM 2009, 10 markah. Kemudian kita lihat SPM 2015,
Soalan struktur, terangkan usaha yang telah dibuat untuk menjayakan Pakatan Murni sebelum merdeka. Okey, baik. Yang ini adalah merupakan contoh jawapan SPM 2009 yang menyumbang 10 markah. Dan jawapan ini juga adalah jawapan yang sama macam menjawab soalan struktur tadi. Tapi yang ini lebih banyaklah sebab menyumbang 10 markah. Kalau nak bagi dua daripada yang terdapat di sini juga telah memadai untuk mendapat 2 markah daripada soalan struktur. Baik, seterusnya kita lihat soalan berikut, soalan SPM 2009, soalan kebat. Semangat kerjasama dan toleransi dalam Pakatan Murni perlu dihayati dan diamalkan oleh rakyat Malaysia. Pada pendapat anda, mengapakah semangat itu perlu dihayati dan diamalkan? Soalan 8C1, dapat memacu perkembangan ekonomi negara, dapat mengekalkan suasana yang aman dan harmoni, lahir perasaan saling hormat menghormati, dapat menyatukan masyarakat pelbagai kaum, melahirkan perasaan cinta akan tanah air, menghargai peranan sumbangan pemimpin terdahulu, bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara, atau mana-mana jawapan yang munasabah. Ingat anak-anak sekalian, soalan ini adalah soalan esei. Soalan esei mesti nak dijawab dalam bentuk ayat, dan boleh kita gunakan soalan pada pendapat anda, kita terus tukar pada pendapat saya. Semangat ini perlu dihayati dan diamalkan kerana dapat memacu perkembangan ekonomi negara. Kita guna penanda wacana. Selain itu, ia dapat mengekalkan suasana yang aman dan harmoni di negara kita, dan seterusnya. Okey, baik. Seterusnya kita lihat soalan SPM 2009 lagi, soalan nombor 8 C2, cadangkan 4 cara untuk mengekalkan penghayatan. Ini soalan kebat seperti tadi. Cadangkan 4 cara bagaimana kita boleh mengekalkan penghayatan dan pengamalan semangat. Yang ini lebih kepada perpaduan kaum, toleransi kerjasama. Baik, tolak ansur kaum, sikap toleransi. Cadang 4 cara untuk mengekalkan penghayatan. Apa yang boleh kita cadangkan? Bertolak ansur, tolak ansur semua kaum dan sikap bertoleransi, boleh mengekalkan keamanan negara kita. Okay. Kemudian cadang 4 cara mengekalkan penghayatan pengamalan semangat toleransi tadi, berusaha mengekalkan keamanan, saling hormat menghormati antara satu sama lain, peranan pemimpin pelbagai kaum menyatukan rakyat, kempen kesedaran, peranan media massa memupuk kerjasama, semangat toleransi dalam kalangan rakyat, memupuk semangat perpaduan sejak di bangku sekolah, dan mana-mana jawapan yang anak-anak fikirkan jawapan munasabah, ia diterima. Baik, kemudian kita lihat ini tajuk Pakatan Murni. Tajuk Pakatan Murni tadi macam soalan SPM 2015, dia hampir sama dengan soalan SPM 2009. SPM 2009, SPM 2015 dia adalah merupakan soalan yang lebih kurang sama. Okey, kita lihat seterusnya soalan SPM 2015 dia hampir sama dengan soalan SPM 2009 seperti yang cikgu nyatakan. Jelas maksud Pakatan Murni. Apakah maksud Pakatan Murni? Baik, seterusnya kita lihat soalan 3C. Huraikan faktor kejayaan Pakatan Murni. Okey, huraikan faktor kejayaan Pakatan Murni. Huraikan faktor kejayaan, tolak ansur semua kaum atau sikap toleransi, ingin mendapatkan kemerdekaan. Ini merupakan antara sebab yang menyebabkan kejayaan Pakatan Murni di negara kita. Peranan pemimpin pelbagai kaum yang sanggup bekerjasama, yang sanggup bertoleransi, kemudian usaha yang bersungguh-sungguh, tidak pernah berputus asa, tidak pernah jemu, dan apa yang penting ingin menjamin keamanan negara dan seterusnya, mencapai kemerdekaan dalam suasana yang aman. Okey, soalan SPM 2015, mengapakah Pakatan Murni penting dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang berdaulat? Ia penting kerana untuk mewujudkan politik yang stabil. Dia juga bertujuan untuk mengekalkan keharmonian negara. Pembentukan negara bangsa, kenapa dia penting? Sebab
untuk mengekalkan keharmonian negara, melahirkan masyarakat yang bersatu padu, melicinkan pentadbiran negara, menjamin kemajuan negara, melahirkan sikap toleransi dalam kalangan rakyat. Dan yang akhir sekali, kita boleh masukkan mana-mana jawapan yang munasabah. Sekarang kita melihat pula tajuk yang masih lagi dalam subtajuk Pakatan Murni, iaitu Perikatan serta Pilihan Raya Bandaran Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan tahun 1955. Baik, kita lihat pertama sekali ialah kerjasama UMNO MCA. Kerjasama UMNO MCA. Baik, anak-anak sekalian, kerjasama UMNO MCA masih lagi dalam tajuk Pakatan Murni. Kita boleh lihat dalam buku teks kita di muka surat 121. Anak-anak lihat buku teks muka surat 121. Perikatan UMNO MCA dibentuk apabila British ingin mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. UMNO diwakili oleh Datuk Abdul Razak Yahya dan MCA oleh Ong Giok Ling. Dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, gabungan UMNO MCA telah memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan. Dalam pilihan raya bandaran yang lain, UMNO MCA memenangi 26 daripada 37 kerusi yang dipertandingkan. Manakala dalam pilihan raya negeri tahun 1954, Perikatan UMNO MCA memenangi 226 daripada 268 kerusi yang dipertandingkan. Memenangi 226 daripada 268 kerusi yang dipertandingkan. Dan kemenangan ini membuktikan permuafakatan kaum dapat diterima oleh penduduk-penduduk Tanah Melayu. Baik, anak-anak sekalian, Perikatan UMNO MCA kemudiannya disertai Perikatan UMNO MCA kemudiannya disertai oleh MIC pada tahun 1955. Baik, kita cuba lihat pilihan raya umum Majlis Perundangan Persekutuan. Okey. British telah menubuhkan satu jawatan kuasa pilihan raya dalam Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1954, dan jawatan kuasa ini dianggotai oleh pemimpin-pemimpin parti negara, UMNO, MCA, MIC dan pegawai-pegawai tinggi British. Baik, jawatan kuasa ini mencadangkan 52 kerusi dipilih melalui pilihan raya dan 48 ahli Majlis Mesyuarat Perundangan, Majlis Perundangan Persekutuan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Jawatan kuasa ini mencadangkan 52 kerusi dipilih melalui pilihan raya, manakala 48 ahli MPP Majlis Perundangan Persekutuan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Parti Perikatan menyertai pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Julai 1955, dan dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan yang pertama ini, Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan, dan satu kerusi dimenangi oleh PAS. Okey, kita cuba lihat manifesto Parti Perikatan. Kemerdekaan dalam masa 4 tahun, mewajibkan pendidikan, menjadikan pendidikan awam bercorak tempatan, menjaga hak asasi manusia, melindungi hak raja-raja Melayu. Baik, cuba lihat anak-anak sekalian, keputusan pilihan raya Carta, keputusan pilihan raya tahun 1955 dan parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya tersebut. Parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Baik, anak-anak sekalian, soalan yang berkaitan pilihan raya ni tak ada lagi, belum pernah disoal. Sama ada soalan-soalan peperiksaan SPM yang sebenar ataupun dalam soalan peperiksaan kertas ulangan. Okey, kita teruskan dengan soalan latihan. Soalan latihan yang cikgu beri. Jadual berikut menunjukkan pilihan raya yang diadakan di Tanah Melayu sebelum negara mencapai kemerdekaan.
pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan MPP XY. Cuba lihat XY. X tu pilihan raya negeri, pilihan raya Majlis Bandaran. Baik, kita lihat soalan B, senaraikan isi kandungan manifesto Parti Perikatan dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Kemerdekaan dalam masa 4 tahun, mewajibkan pendidikan, menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan, menjaga hak asasi manusia, kemudian melindungi hak raja-raja Melayu. Soalan latihan yang kedua B, tajuk pilihan raya. Baik, kemudian kita lihat seterusnya soalan C. Pada pandangan anda, mengapakah Parti Perikatan menang besar dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan? Pada pandangan anda, mengapakah Parti Perikatan menang besar dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan? Yang ni adalah soalan kebat. Kita bagi jawapan. Kegigihan untuk mendapatkan kemerdekaan, perpaduan dalam Parti Perikatan, semangat tolak ansur, musyawarah, perundingan, kebijaksanaan pemimpin-pemimpin Parti Perikatan. Okey, seterusnya soalan D. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan Parti Perikatan memenangi dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan? Ini juga soalan hebat. Konsep perpaduan yang diamalkan, kegigihan, tidak mudah berputus asa, sedia menerima pandangan, pendapat, kepentingan rakyat diutamakan. Atau mana-mana jawapan yang anak-anak rasakan munasabah. Cikgu sangat berharap anak-anak sekalian fokus untuk bab 5. Penting terutama tajuk-tajuk yang belum pernah keluar. Dan di samping tajuk Pakatan Murni antara tajuk penting, walaupun pernah keluar, ada potensi untuk disoal kembali. Dan soalan-soalan yang belum pernah ditanya, kalau soalan pilihan raya belum pernah ditanya. Kalau tahun lepas, kalau kita lihat ada soalan baru, contoh bab 3 tentang sistem jemaah Menteri Kelantan disoal, tajuk tu belum pernah keluar dalam peperiksaan SPM, dia keluar tahun lepas. Mungkin juga tajuk pilihan raya ini boleh dikemukakan sebagai soalan pada tahun ini. Baik, terus selepas kita melihat tajuk Pakatan Murni, kemudian kita sambung melihat tajuk perbincangan kita seterusnya ialah tajuk Perikatan dan Pakatan Murni ke arah kemerdekaan, iaitu tajuk yang berkaitan dengan rundingan yang diadakan dengan pegawai-pegawai British di London. Okey, rundingan kemerdekaan. Dalam tajuk perbincangan ini, dia membincangkan atau menyatakan tentang rundingan kemerdekaan yang diadakan oleh Tengku Abdul Rahman, Parti Perikatan dengan kerajaan British. Okay, dalam tajuk ini membincangkan rundingan kemerdekaan pada bulan Februari 1956 yang diketuai oleh Tengku Abdul Rahman. Baik, kalau kita lihat anak-anak sekalian, rundingan kemerdekaan atau rombongan London ini, kalau kita lihat diwakili oleh Parti Perikatan. Parti Perikatan diwakili oleh Dr. Ismail Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Husin dan Colonel H.S. Lee, selain daripada Tengku Abdul Rahman sendiri yang bertindak sebagai ketua rombongan. Baik, anak-anak sekalian, kita lihat di sini rundingan yang diadakan bermula daripada 18 Januari hingga 8 Februari 1956. Wakil Parti Perikatan, wakil Raja-Raja Melayu. 4 orang wakil Parti Perikatan, Tengku Abdul Rahman, Tun Dr. Ismail, Tun Abdul Razak, Colonel H.S. Lee. Manakala 4 orang wakil Sultan atau Raja-Raja Melayu diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Gantang. Datuk Panglima Bukit Gantang. Kemudian kita lihat
Datuk Nik Ahmad Kamil, Encik Abdul Aziz Majid dan juga Datuk Muhammad Sen. Datuk Muhammad Sen. Baik, kalau kita lihat rundingan ini dipengerusikan oleh Sir Leonard Boyd, iaitu merupakan setiausaha tanah jajahan British, dan rundingan ini seperti yang cikgu sebutkan tadi berlangsung daripada 18 Januari hingga 8 Februari 1950. Baik, hasil daripada rundingan yang diadakan di London ini, kita lihat satu Suruhanjaya Bebas telah dibentuk. Hasil rundingan London, satu Suruhanjaya Bebas untuk mengkaji perlembagaan telah ditubuhkan, telah dibentuk, dan Suruhanjaya ini adalah merupakan Suruhanjaya Reid. Baik, kemudian British bersetuju memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu dan menetapkan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ialah pada 31 Ogos 1957. Dan sehubungan dengan itu, kita lihat Tengku Abdul Rahman balik ke tanah air, kemudian beliau telah mengisytiharkan tarikh. Ingat, Tengku Abdul Rahman telah mengisytiharkan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu di Padang Bandar Hilir Melaka. Sebaik saja Tengku balik mendarat di lapangan terbang antarabangsa Batu Berendah, kemudian telah ke Padang Bandar Hilir. Di situlah Tengku Abdul Rahman mengisytiharkan tarikh kemerdekaan yang telah dipersetujui oleh British pada 31 Ogos 1957. Baik, kemudian rumusan yang dapat kita buat ialah Parti Perikatan telah mendapat sokongan pelbagai kaum pada peringkat akar umbi. Rakyat menyokong Parti Perikatan kerana masyarakat pelbagai kaum dapat merasakan satu kepentingan untuk hidup bersatu padu. Masyarakat pelbagai kaum bekerjasama. Hasilnya, masyarakat pelbagai kaum telah bekerjasama membentuk Permuafakatan Politik Persekutuan Tanah Melayu yang akhirnya kerjasama ini telah membuahkan hasil yang baik, iaitu mencapai kemerdekaan. Rumusannya, Tengku Abdul Rahman dan Parti Perikatan mendapat sokongan pelbagai kaum pada peringkat akar umbi. Masyarakat pelbagai kaum telah bekerjasama membentuk Permuafakatan Politik Persekutuan Tanah Melayu. Kesan daripada kerjasama ini telah menyebabkan Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan daripada kerajaan British. Baik, kita cuba lihat anak-anak sekalian soalan latihan. Soalan latihan yang berkaitan dengan tajuk rombongan London. Juga tajuk penting anak-anak sekalian. Tajuk ni soalan ni belum pernah dikemukakan. Okey, anak-anak boleh cuba lihat contoh soalan. Tengku Abdul Rahman telah mengetuai rombongan ke London untuk menundingkan kemerdekaan tanah air. Namakan 3 orang wakil raja-raja Melayu dalam rombongan kemerdekaan. Anak-anak sekalian, 3 orang wakil raja-raja Melayu. Okey. B, namakan 2 orang wakil kerajaan persekutuan yang menyertai rombongan kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, cuba lihat soalan B. Soalan B, cuba lihat soalan B. Soalan B, namakan 2 orang wakil Parti Perikatan. Wakil Parti Perikatan yang menyertai rombongan kemerdekaan selain Tengku Abdul Rahman. Anak sekalian, soalan B, namakan 2 wakil Parti Perikatan yang menyertai rombongan kemerdekaan selain Tengku Abdul Rahman. Tak boleh masuk Tengku Abdul Rahman sebab selain daripada Tengku Abdul Rahman. Jadi jawapannya dekat sini ada 3, Dr. Ismail Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein dan juga Colonel HSD. Baik, kita lihat soalan C. 1C, nyatakan 2 kejayaan rundingan tersebut. Okey, kita lihat kejayaan rundingan tersebut pertama sekali ialah terbentuknya Suruhanjaya Bebas untuk mengkaji perlembagaan persekutuan yang merdeka. Suruhanjaya Bebas untuk mengkaji perlembagaan telah ditubuhkan. Suruhanjaya Reid lah. Okey, yang kedua, British bersetuju memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Ini merupakan
dua kejayaan rundingan yang diadakan. Dua kejayaan rundingan dengan kerajaan London, hasil yang dibawa pulang oleh Tengku Abdul Rahman. Baik, andaikan anda seorang pemimpin tertinggi negara, apakah yang anda lakukan untuk memastikan negara terus mencapai kemakmuran? Andaikan anda seorang pemimpin tertinggi di negara kita, apakah yang anda akan lakukan untuk memastikan kemerdekaan negara bermanfaat kepada seluruh rakyat? Baik, satu jawapan, cadangan jawapan cikgu, memerintah dengan adil, mengukuhkan perpaduan rakyat, menjamin hak semua rakyat, memajukan ekonomi negara dan seterusnya, kekayaan negara dikongsi oleh seluruh rakyat. Dan mana-mana jawapan yang munasabah. Baik anak-anak sekalian, menyambung perbincangan kita tentang pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Bahagian yang kedua, kita nak melihat tajuk yang berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sebelum ini kita telah membincangkan tajuk sistem ahli dan pakatan murni. Baik, hari ini kita akan membincangkan tajuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik, kalau kita lihat anak-anak sekalian, berdasarkan kepada analisis soalan peperiksaan SPM yang lepas, tajuk yang berkaitan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini pernah dikemukakan hanya dalam soalan kertas ulangan saja, iaitu soalan ulangan SPM 2014 dan kertas ulangan SPM 2018. Baik, kita juga boleh beri perhatian untuk persiapan menjawab soalan SPM tahun 2020 tahun ni. Baik, apa yang terkandung dalam tajuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? Okey, tajuk yang terkandung dalam perbincangan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 57 ini ialah berkaitan dengan Suruhanjaya Reid, isi-isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan seterusnya, peranan tokoh-tokoh kemerdekaan. Baik, kalau kita lihat di sini tajuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 secara umum, kita lihat tajuk ni, kalau kita lihat pengenalannya, tajuk pengenalan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 sebagai simbol persetujuan British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu, anak-anak sekalian. Baik, kemudian kemerdekaan adalah merupakan kemuncak perjuangan golongan nasionalis yang menentang penjajahan British, dan akhirnya apabila kita mencapai kemerdekaan, inilah merupakan satu kemuncak yang terakhir apabila kita dapat mentadbir negara kita sendiri. Kita mulakan dengan tajuk Suruhanjaya Reid, anggota-anggota Suruhanjaya Reid. Anggota Suruhanjaya Reid ini terdiri daripada Lord Reid sebagai pengerusi, Sir Ivor Jennings, Sir William McKell, Hakim bin Malik, Hakim Abdul Hamid. Baik, kalau kita lihat semua tokoh-tokoh yang terlibat dalam merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini dalam Suruhanjaya Reid adalah merupakan anggota dari negara luar. Tidak terdapat orang tempatan dalam membincang atau merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Ini adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya bias. Baik, kemudian kita lihat anak-anak sekalian, apakah tugas Suruhanjaya Reid? Tugas Suruhanjaya Reid ialah merangka perlembagaan Tanah Melayu yang merdeka, dan isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya Reid ialah berkaitan dengan pembentukan kerajaan persekutuan yang kuat, pemberian kuasa autonomi kepada negeri, dan kemudian seterusnya kedudukan raja-raja Melayu, dan yang terakhir hak istimewa orang Melayu. Kemudian kita lihat Suruhanjaya Reid telah menerima 131 memorandum daripada raja-raja Melayu, orang perseorangan dan pertubuhan politik. Dan cadangan Parti Perikatan diberi keutamaan sebab adalah merupakan parti pemerintah pada waktu itu. Cadangan Suruhanjaya Reid telah diterbitkan pada Februari 1957 dan Parlimen British pula menerima cadangan tersebut pada bulan Mei.
Manakala Parlimen British menerima cadangan tersebut pada bulan Mei 1957 dan Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan telah mengesahkannya pada Ogos 1957. Okey, anak-anak sekalian. Kita lihat seterusnya dalam membincangkan Suruhanjaya Reid ini, antara isu hangat yang terpaksa dihadapi oleh Suruhanjaya Reid. Pertama, kita lihat kerakyatan. Kita lihat kerakyatan berasas kepada prinsip jus soli. Konsep kerakyatan ini memberikan hak yang sama rata kepada semua kaum, yang dianggap oleh orang Melayu boleh melemahkan kedudukan orang Melayu. Hasil daripada rundingan tolak ansur, akhirnya Raja-Raja Melayu telah menerima kerakyatan jus soli dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Baik, kemudian kita lihat tolak ansur ini telah membolehkan pakatan murni antara kaum terbina di Tanah Melayu. Maksud di sini telah wujud perpaduan kaum dan tolak ansur antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. Baik, selain daripada isu hangat yang kita bincang tadi, kita lihat perkara lain yang menjadi isu hangat yang sensitif ialah agama Islam sebagai agama resmi Persekutuan Tanah Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Baik, seterusnya anak-anak sekalian, kita melihat contoh soalan latihan. Tajuk yang berkaitan ni dia belum pernah keluar, berkaitan dengan Suruhanjaya Reid ni belum pernah keluar dalam soalan peperiksaan SPM. Tapi kita boleh cuba lihat, perhatikan tajuk-tajuk yang mungkin boleh disoal dalam tajuk soalan ini. Okey, contoh, cikgu bagi Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956 bagi merangka sebuah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Nyatakan isu-isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya ini dalam merangka perlembagaan tersebut. Okey, yang ni cikgu sediakan jawapan dia, kedudukan Raja-Raja Melayu, autonomi kepada negeri, pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat, hak istimewa orang Melayu, mewujudkan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama persekutuan. Baik, anak-anak sekalian, seterusnya kita sambung. Kita melihat perbincangan kita tentang isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dengan British pada 15 Ogos 1957. Dan perjanjian ini telah menghasilkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang berasaskan daripada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam tajuk sebelum ini, dalam sistem pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik, anak-anak sekalian, kita lihat antara isi penting Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antara isi penting Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, kalau kita lihat di sini, pertama sekali ialah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan, pembentukan sebuah kerajaan persekutuan, kemudian pemisahan antara kuasa persekutuan. Kuasa persekutuan dikenali sebagai senarai persekutuan dengan kuasa negeri dikenali sebagai senarai negeri. Raja berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara. Tiga jenis kerakyatan secara kuat kuasa undang-undang, permohonan dan neutralisasi. Prinsip jus soli diterima. Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan, Islam sebagai agama resmi persekutuan, tanah simpanan Melayu dikekalkan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, pentadbiran negara berasaskan demokrasi berparlimen, peringkat negeri Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran. Baik, kita cuba lihat contoh soalan. Anak-anak sekalian, contoh soalan SPM, kertas ulangan SPM 2014 dan juga soalan SPM 2018. Baik, ada dua tahun baik, ada dua tahun soalan SPM kertas ulangan 2014 dan 2018 dikemukakan dalam soalan peperiksaan SPM. Tajuknya lebih kurang sama, yang berkaitan dengan isi penting Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
1957. Kalau kita lihat SPM Kertas Ulangan 2014, soalan A. Soalan A dia, anak-anak sekalian, nyatakan isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kemudian kita lihat soalan berikutnya, soalan SPM Kertas Ulangan 2018, jelaskan isi-isi penting. Satu menyumbang kepada 4 markah, satu lagi pun sama 4 markah juga. Okey, baik. Seterusnya kita cuba lihat soal isi jawapan. Isi jawapannya, anak-anak sekalian, kat sini cikgu senaraikan isi jawapan, anak-anak boleh melihat isi jawapan. Okey, yang pertama kalau kita lihat, fakta pertama, pembentukan kerajaan persekutuan yang kuat, pemisahan antara kuasa persekutuan dengan negeri. Seterusnya, wujud senarai persekutuan, wujud senarai negeri, wujud senarai bersama, raja berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara, 3 jenis kerakyatan secara kuat kuasa undang-undang. Seterusnya kita lihat prinsip Josoli diterima, kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan. Seterusnya kita lihat Islam sebagai agama resmi persekutuan, tanah simpanan Melayu dikekalkan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kemudian yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, pentadbiran negara berasas demokrasi berparlimen, dan peringkat negeri, Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran. Baik, anak-anak sekalian, seterusnya kita berpindah melihat tajuk seterusnya, kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kenapakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini penting? Okey, baik. Kita lihat huraian dia, kerajaan demokrasi berparlimen terbentuk hasil daripada persetujuan yang telah dicapai menerusi Pakatan Murni. Kenapa dia penting? Okey, dia penting kerana ia terbentuk hasil daripada semangat perpaduan, hasil daripada Pakatan Murni rakyat berbilang kaum di negara kita. Kenapa penting? Pemimpin Melayu dan bukan Melayu sedar pakatan ini dapat wujudkan perpaduan yang jitu antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah. Kenapa Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu penting? Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah. Seterusnya, Perjanjian Persekutuan memberikan hak yang mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara. Dalam erti kata lain, kita mencapai kemerdekaan hasil daripada tolak ansur, hasil daripada perpaduan kaum, masyarakat berbilang kaum. Baik, kita cuba lihat contoh soalan peperiksaan SPM 2014 yang menyoal tentang kepentingan Persekutuan Tanah Melayu dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia. SPM 2014 kertas ulangan, SPM 2018 kertas ulangan, kedua-duanya soalan nombor 9B. Bagaimanapun markah agak berbeza antara tahun dengan tahun. Kalau tahun 2014 kertas ulangan menyumbang pada 4 markah, SPM 2018 menyumbang kepada 8 markah. Okey, isi jawapan dia anak-anak sekalian, kestabilan politik, pembahagian kuasa persekutuan dengan kuasa negeri, raja sebagai ketua negara, Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan, pertahanan menjadi kukuh, perkongsian ekonomi, pendapatan, membantu antara negeri dalam persekutuan, keseimbangan kaum, perpaduan rakyat yang utuh. Itu antara jawapan untuk soalan SPM 2014-18, soalan nombor 9B. Baik, seterusnya anak-anak sekalian, sebelum kita melihat tokoh-tokoh kemerdekaan, baik kita lihat contoh soalan SPM 2014 kertas ulangan, soalan C1, C2. Ini adalah merupakan soalan kebat. Baik, walaupun tajuk ini anak-anak sekalian kita lihat dia keluar pada tahun 2018-2014, tapi dia hanya keluar dalam kertas ulangan saja. Oleh kerana dia adalah daripada kertas ulangan, cikgu mencadangkan kita juga memberi perhatian kepada tajuk ini sebagai persiapan untuk menghadapi peperiksaan SPM 2020. Cikgu sangat berharap anak-anak beri perhatian dan cuba mencari latihan cikgu nak beri pada anak-anak supaya melihat tajuk perbincangan yang berkaitan dengan
soalan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dengan memfokuskan tajuk yang berkaitan dengan soalan-soalan kebat sebagai kerja rumah lah untuk anda siap, dan kita boleh bincangkan selepas ini. Baik, kita masuk tajuk peranan tokoh kemerdekaan. Ada 4 orang tokoh kemerdekaan. Pertama, Tengku Abdul Rahman Putera sebagai Presiden UMNO dan Ketua Parti Perikatan, dan juga merupakan Perdana Menteri Malaysia Persekutuan Tanah Melayu. Baik, kemudian kebijaksanaan mengendalikan Pakatan Murni membolehkan kemerdekaan dicapai dengan penuh harmoni dan gemilang. Ini antara peranan Tengku Abdul Rahman Putera Al-Haj. Kemudian kita lihat Tun Abdul Razak bertindak sebagai timbalan Presiden UMNO dan timbalan Perdana Menteri. Beliau berperanan menjadi perunding Perjanjian London 1956 dan perundingan dalam menyiapkan perlembagaan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Beliau juga menjadi pengerusi jawatan kuasa pendidikan kebangsaan, menggubal sistem pendidikan negara, dan beliau telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada tahun 1970. Baik, tokoh seterusnya ialah Tun B.T. Samantan, Presiden MIC, yang bersama-sama Tengku Abdul Rahman mendapatkan kemerdekaan tanah air. Beliau juga berperanan menyokong sepenuhnya dasar kerjasama kaum sebagai tunggak kemerdekaan tanah air. Tokoh yang terakhir ialah Tun H.S. Lee, tokoh MCA, mencetuskan idea-idea pembentukan Parti Perikatan, dan parti ini bekerjasama dengan UMNO dan MIC bagi mendapatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Untuk tajuk peranan tokoh kemerdekaan ini belum pernah ditanya dalam soalan peperiksaan SPM. Baik anak-anak sekalian, cikgu rasa sampai sini dulu perbincangan kita dalam bab 5. Cikgu berharap anak-anak boleh terus bersedia, dan apa yang penting selepas kita melihat keseluruhan tajuk bab 5, cikgu mencadangkan anda semua membuat latihan menjawab soalan objektif, mencari contoh-contoh soalan objektif tahun-tahun lepas, khususnya dalam bab 5, dan cikgu mengharap anak-anak boleh membuat latihan. Selamat maju jaya. Moga-moga usaha anda ini akan membuahkan kejayaan yang besar dan mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM, khususnya dalam kertas